Susah ramai. Ramai orang. Kita nak kumpul ramai ni. Satu pas. Susah. Bagi Suara ada tak apa beli ke? 扩音器模式。 Okey, semua ada kah? Okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan jalan slow-slow Cuma itulah, bila waktu-waktu yang peak macam ni, dia memang ramai lah. Dan kita berada di kawasan yang dikatakan Umar Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum beliau berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawasan inilah. Tapi ini hanya hearsay lah. Orang-orang sini dah bercakap, dia kata inilah kawasan di mana rumah Abu Bakar. Di mana rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum dia berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dikatakan kawasan dia lah. Kita akan pergi ke belah sana pula. Di Bukit Sofa insya-Allah. Bukit Sofa tu betul lah kawasan tu. Sebab kita nak buat kita akan buat sa'i sebelum tu di sini. Okey, jom. Dia sudah ambil gambar ni baru ni. Saya sudah busuk sikit. Ini kena pakai mask. Ya. Lagi ni lah. Tak ada berita ni. Aduh, kesian dia. Tapi nanti akan ganti rugi dengan airline. Boleh claim dengan airline. Lagi tak ada kan? Saya ambil gambar itu. And then because boleh pula. Tapi tak apalah. Kena ada perempuan, kalau tak ada susah agak. Yes. Tengok bukan dia tangkap. Kalau tangkap saya tangkap tu. Dar tu kan? Okey. Kiwas dah ada beri. Ha? Boleh. Kita nak ke mana dulu ni? Kita akan ke kawasan Bukit Safa. Okey. Jalan slow-slow sebab Ramai. ramai. Orang pun ramai, jemaah kita pun ramai juga. Ini paling ramai lah yang saya bawa. Alhamdulillah. Jadi kita kena jalan slow-slow. Tambah pula lepas asar ni shade kawasan ni kawasan teduh. Jadi orang suka berjalan dan berehat di sini. Kalau pagi kurang sikit orang sebab matahari panas di sini. Orang suka berjalan di berbuat umrah di Mekah ni pada bulan Ramadan satu. Dan juga Ramadan tu sebab ada hadis lah. Nabi SAW sebut dalam hadis umrah fi Ramadan, al-umrah fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Seperti melaksanakan haji bersama denganku. Jadi sebab itu kalau kita tengok waktu umrah bulan Ramadan ramai orang. Yang kedua, orang suka buat umrah ialah pada musim bulan 12 hujung ataupun bulan 12 tu sendiri, kerana bulan 12 ni termasuk yang hujung lah sebab Malaysia cuti sekolah dan dari sudut cuaca bulan 12 ni, terutama bila hujung-hujung bulan 12 ni, cuaca dia sedap di Mekah ni sebab angin dia sejuk di musim sejuk. Kalau bulan 7, bulan 8 tu 6, 7, 8 panas. Jadi siapa yang buat haji tahun depan insyaAllah panas. Buka balik. Laku 5 orang. Takut. Kamera ni ikut lah. Ha? Kamera ni follow je. Oh, dah macam menteri dah. Oh. 2 kamera ikut. Oh.
Itu istana hinggap lah untuk Raja Saudi. Bagi tetamu-tetamu yang datang dijemput oleh pemerintah, ini akan pergi ke sana. Ni apa? Ni macam sesak sikit di atas tu sampai ke belakang. Boleh? Ke atas ni. Dia kena naik atas bang. Okey. Oh, sini tak boleh? Jadi sesak sikit pun dia kumpulkan. Masuk. Awang. Mai. Ni sebab tutup ni. Betul. कोने में हाथी को अंदर नहीं आने देना, बाहर जाइए। Lari ya, boleh. Ini agak tak ada permit. Malaysia. Baladiah datang Majlis Bandaraya datang. Oh. Okey, tunggu. Macam ni senang lah. Oh. Ni betul. Okey. Pas semua. Alhamdulillah. Dia face tracking, dapat dia ikut ya. Mana ya? Kalau rasanya ada ni. Cuma mic punya tak ada. Tak hidup. Power tak ni. Kalau ada saya duduk jauh pun dia cakap. Ya, dengar. Balik sekali lah. Jalan juga ada pergi pakai ni, dia punya sound.
Oh, sini. Sini, Ben. خلاص ما احنا نخرج بقى. Apa dah? Ha? Ni baru? Ha. Yang lama yang macam tu. Gelap sikit. Yang ni dia baru. Ini dah 16 tahun dah. 16 tahun on duit. Jap. 2011 sekarang 2023. Dah berapa tahun? Dia dah dah. Wow. Dia expand. Dia luahkan lagi. Yang belah sana dah siap belakang. Tapi pasti pun dari haji yang dari Januari ke Malaysia. Sini pasal lepas tu satu dapat solution yang sama dekat di ais lagi kuat dia punya simpan. Oh ya. Okay, orang start now. Saya got orang perfume tahu semua ni apa Dah minat lah. Standard zaman Fahad untuk duyung. Sebahagian daripada Jabal. Okey. Ini tempat kita yang kedua. Tengok di belakang saya ni. Tempat kita sa'i semalam. Pasal tak? Yang mana kita bermula di sinilah. Kan kita baca inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah ini adalah tempat syiar Allah, antara syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Sesiapa yang melakukan haji di Kaabah, maka tidak berdosa untuk dia berulang alik ke Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesiapa yang melakukan amal kebaikan lebih daripada yang itu, maka Allah Subhanahu wa taala menerima syukur dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dia sebenarnya mungkin ada orang dia macam pelik sikit bila kata fala junaha alai. Tidak berdosa untuk dia, tak salah untuk dia. Seolah-olah macam tak wajib pula untuk sa'i ni kan. Sebenarnya kenapa yang Allah Taala turunkan ayat ni? Sa'i kok mana pun wajib. Dalam umrah, dalam haji kena sa'i. Siapa yang tak sa'i, haji dia tak akan sempurna lah. Ya? Kenapa Allah Ta'ala kata fala junaha alaih? Tak salah, tak berdosa. Kerana sewaktu turunnya perintah untuk melakukan sa'i di antara Safa dengan Marwah ni, ya, orang-orang Islam pada ketika itu, para sahabat dia rasa gundah gulana sikit, rasa susah hati sikit. Sebab apa rasa susah hati? Sebab di kawasan tu ada berhala. Jadi masa dia orang sa'i tu rasa berat hati. Maka sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat fala junaha alaih. Kalau dia nak buat sa'i, tak ada salah pun untuk dia berulang alik di Safa dan Marwah, walaupun di situ ada berhala pada ketika itu. Kerana berhala tu diletakkan kemudian. Sa'i ni adalah simbol kepada Hajar, yang mana Hajar berulang alik mencari orang. Bila dia melihat panjat bukit Safa, dia melihat tengok ada orang ke tidak waktu Ismail dalam keadaan yang lapar. Sehinggalah dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air Zam-Zam kan. Dalam hadis disebut raqdatu Jibril, hentakan kaki Jibril, yang menjadi sebahagian riwayat sebut hentakan sayap, yang menyebabkan air Zam-Zam tu terpacur keluar. Walaupun sebahagian kita kata hentakan kaki Ismail kan, tapi dalam hadis yang sahih itu disebut raqdatu Jibril. Jibril, bukannya Ismail. Itu kisah yang pertama berkenaan dengan Bukit Safa dan Marwah.
Yang kedua, Bukit Sofa ni menyaksikan beberapa siri peristiwa yang penting dalam sirah. Pertama, sewaktu bermulanya dakwah Nabi SAW, 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi berdakwah secara sembunyi, pelan-pelan, slow-slow. Nabi berdakwah pada ketika itu di satu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dikatakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ni berhampiran dengan kawasan Bukit Sofa ni. Al-Arqam bin Abil Arqam adalah daripada keturunan Makhzum. Quraisy ni dia ada banyak keturunan. Ada Bani Hashim, ada Bani Taim, ada Bani Makhzum. Jadi Arqam bin Abil Arqam daripada Bani Makhzum. Siapa keturunan Makhzum? Keturunan Makhzum yang lain, kalau saya sebut gelaran dia, tuan-tuan akan kenal. Siapa dia? Selain daripada tu, lagi glamour daripada tu, Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi keturunan Makhzum ni, Al-Makhzumi ni, di zaman Jahiliyah, mereka ini memegang panji pertahanan Quraisy. Liwa'ul Harb, panji perang Quraisy dipegang oleh Bani Makhzum. Jadi kenapa Nabi pilih rumah Arqam ni? Sebab yang pertama, dia berada di kawasan Bukit Sofa yang mana agak secluded daripada orang lain. Itu pertama. Yang kedua, sebab dia daripada Bani Makhzum. Sebab dia, keluarga dia pemegang panji Quraisy, pelindung Quraisy. Jadi takkanlah dia nak khianat pada Quraisy. Jadi orang tak adalah nak sangsi sangat dengan kedudukan rumah dia tu. Dan yang ketiga, dan dia pun waktu dia terima Islam, dia muda. Umur sekitar 16 tahun ke 17 tahun. Jadi orang tak syak dia lah yang boleh melindungi Nabi SAW. Dan ramai di kalangan sahabat yang menerima Islam dan berada di rumah tu di peringkat awal. Antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di situ menerima Islam. Abu Dhar juga di situ 3 tahun. Dan selepas 3 tahun turun ayat Quran, wa anzir ashirataka al-qarabin. Berikan peringatan, berikan amaran wahai Muhammad kepada puakmu yang terdekat. Maka Nabi pun panjat sekali lagi Bukit Sofa ni. Nabi panggil, ya Bani Adi wa ya Bani Fihr, wahai keturunan anak-anak Adi, anak-anak Fihr, kalau aku khabarkan kepada kamu ada tentera berkuda datang nak serang kamu, kamu percaya tak? Quraisy kata, ma jarabna alaika kadhiban ya Muhammad, kami tak pernah ada pengalaman kena tipu dengan kamu wahai Muhammad. Maka Nabi pun sebut, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, wahai Quraisy, aku memberi amaran kepada kamu tentang azab yang bakal menimpa kerana kamu ni tak ikut ajaran sebenar, agama yang diturunkan oleh Allah. Maka pada ketika itulah Abu Lahab menyatakan penentangannya kali pertama di Bukit Sofa ni lah. Dia kata, tabbal laka ya Muhammad sa'iral yaum, celaka kamu wahai Muhammad satu hari ni. Alihada jama'tana, adakah kerana perkara ini kamu himpunkan kami? Maka Allah Subhanahu wa taala pun turunkan surah Al-Masad, tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah, sehingga ke akhir hayat. Abu Lahab menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada turunnya surah Masad ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, merupakan satu mukjizat daripada Allah Azza wa Jalla kepada nabinya. Mungkin kita hafal surah Al-Masad ni kan, selalu baca dalam solat kan, surah pendek, ayat yang lazim. Jadi bila kita baca surah Al-Masad, kadang-kadang kita tak perasan surah Al-Masad mengandungi mukjizat. Apa mukjizatnya? Tak perasan? Dalam Quran ni dia ada mukjizat linguistik, mukjizat bahasa, ada mukjizat sejarah, ada mukjizat saintifik, ada mukjizat dari sudut timing, masa. Surah Al-Masad menceritakan tentang siapa? Tentang Abu Lahab. Abu Lahab tu hidup lagi ke tak? Hidup. Allah Ta'ala kata dia akan masuk dalam neraka. Dia hidup lagi.
Allah beritahu kepada seluruh orang Islam pada masa tu, dia ni takkan sekali-kali terima Islam. Takkan sekali-kali terima Islam. Cuba bayangkan kalau Abu Lahab masuk Islam, apa jadi pada surah ni? Surah ni jadi void. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu apa yang ada dalam jiwa Abu Lahab, apa yang ada dalam kepala Abu Lahab, Allah Ta'ala tahu. Dia ni takkan terima Islam sampai ke akhir hayat. Dia menentang Nabi SAW, dan dia terkorban dalam keadaan musyrik. Dia musyrik. Maka ayat ni, surah ni menjadi satu mukjizat bagi orang yang ingin membaca Al-Quran, yang ingin tadabbur makna-makna Al-Quran. Itulah sedikit cerita berkenaan dengan Bukit Safa ni. Tapi sekarang ni Bukit Safa ni kita nampak ke atas je lah, sebab dia dah tutup lah untuk memudahkan urusan jemaah. Dulu dia bukit lah, Okey? Kita teruskan ke belakang sana insya-Allah. Dah kan? Tak ada polis hari ni. Okey, sikit perut agaknya. Kena angkat sikit. Okey. Boleh? Dengar Baik, alhamdulillah hari ni perjalanan ziarah luar kita dimudahkan oleh Allah. Tadi kita dah pergi ke kawasan yang dikatakan Rumah Abu Bakar, kemudian kita dah pergi ke Bukit Safa. Dikatakan depan toilet wanita ni ada satu kawasan perumahan yang dikatakan sebagai perumahan Sayyidatuna Khadijah. Tapi kesemua binaan-binaan ni ataupun bangunan-bangunan ni telah pun hilang lah disebabkan oleh kerana projek membesarkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram ni. Dan tidak ada apa-apa kelebihan, hanya sekadar maklumat sejarah sahaja. Melainkan macam Bukit Safa tu, maka dia kekalkan lah sebab ada kita pandang kaitan dengan ibadah. Kerajaan Saudi ni dia agak sedikit serius. Benda-benda khurafat, benda-benda bid'ah ni dia tak suka. Jadi sebab itu takut-takut ada berlaku takdis melampau kan. Pergi ambil berkat pada tempat yang tidak disebutkan sebagai berkat, dia tak suka benda tu. Maka sebab tu dia tak kekalkan lah. Ya. Okey. Di belakang kita dekat Maktabah Makkatul Mukarramah tu, dikatakan di situlah tempat Nabi SAW kita dilahirkan. Ya, dikatakanlah. Jadi itulah perkampungannya. Dan waktu Nabi SAW lahir, adalah beberapa riwayat yang menyebutkan tentang keistimewaan Nabi kita ni. Yang pertama, sewaktu ibu Nabi SAW iaitu Aminah mengandungkan Nabi SAW, dia tak rasa sukar, dia tak rasa susah, dia tak rasa penat, dan juga dia tak rasa sakit. Dan riwayat yang sahih juga menyebutkan sewaktu Nabi SAW dilahirkan, ada cahaya yang keluar sehingga menerangi kawasan daerah Syam. Maksud daripada sini dia mencerahkan kawasan-kawasan daerah Syam. Tapi ada juga riwayat-riwayat yang tidak sahih, umpamanya seperti biara Majusi terpadam, ya. Kemudian untuk cakap dalam bahasa Arab Fusha, bahasa Arab yang fasih pada malam itu, ataupun malam itu dihadiri oleh Asia, Maryam. Itu semua riwayat-riwayat yang tidak sahih. Itu riwayat yang tidak sahih. Yang riwayat yang sahih, Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan bercahaya, menerangi. Itu riwayat yang diterima oleh ulama-ulama hadis. Jadi yang penting sebenarnya bila kita buat ziarah ni bukanlah untuk kita sekadar tahu, tapi kita nak ambil semangat daripada perjuangan Abu Bakar, daripada perjuangan Al-Arqam, daripada perjuangan Nabi SAW itu sendiri. Yang mana bumi ni adalah bumi yang kering, yang kontang, tetapi menjadi mulia hanya disebabkan oleh kerana bumi ni terbitnya satu ajaran yang dipanggil sebagai Tauhid. Kita ada bumi yang lebih cantik daripada tu. Kita ada Swiss, kita ada apa lagi bumi yang cantik? New Zealand cantik. Tapi pergi ke sana taklah dapat kelebihan seperti mana kita berada di sini. Bumi ni kering, tak ada apa. Biwadin ghairi rizar'in, tak ada tumbuhan yang lebat, tak ada air yang banyak. Tapi ia menjadi mulia disebabkan oleh kerana ajaran tauhid bermula di sini. Jadi ini dipanggil sebagai, dalam agama dipanggil fadlus sabq, kelebihan memulakan sesuatu. Kita kadang-kadang bila ada satu kebaikan yang melawan arus, kita biasa tunggu dulu, tengok ramai ke tak ramai nak sokong. Kalau ramai nak sokong, ramai dah sokong baru kita ikut.
Tapi kalau tak ada ramai sokong, kena kecam aja, kita tak mau, kita diam-diam je kan. Kelebihan mendahului sesuatu yang baik sebelum orang lain akan menyebabkan seseorang itu lebih banyak mendapat kelebihan. Abu Bakar itu mulia. Kerana apa? Kerana dia orang yang pertama di kalangan lelaki yang masuk Islam. Khadijah itu mulia kerana dia yang pertama yang masuk Islam daripada kalangan orang perempuan. Ali bin Abi Talib itu mulia kerana dialah anak muda yang pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Dia mulakan ya, berbanding orang lain. Jadi sebab tu kita kalau tengok ada satu kebaikan orang lain tak pergi, kita tahu benda tu baik, kita bersegera. Sebab itu Allah Ta'ala kata wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan juga fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Wallahu alam. Jadi itu je lah yang saya nak tunjuk kawasan-kawasan yang ada di sini. Di belakang kita ni adalah sikit sakibaki Abu Qubais yang tuan-tuan tengok, Jabal Abu Qubais, apa Bukit Abu Qubais, yang mana dikatakan bukit ni lah yang dalam sirah disebut berlakunya peristiwa belah bulan. Orang Quraisy minta Nabi SAW belah bulan, Nabi belah bulan. Sebelah ada dekat sini, sebelah ada dekat Qu'ai Kai'an. Jadi itulah ada sakibaki sikit, dia bukit dia besar, 420 meter puncak dia. Tapi di sini ada sikit lagi lah. Dan dikatakan bukit yang kita pergi tadi tu, Safa tu pun adalah sebahagian daripada Abu Qubais tu. Dia memanjang, ya. Wallahu a'lam. Okey? Ada soalan ke? Ke Syekh Wan Syukri nak cakap? Bagi Syekh Wan Syukri cakap sikit. Tandas. Oh, Syekh masuk bilik air, okey. Okey? Ada soalan ke? Kita pun nak maghrib dah ni. Oh, belum. Nak bagi. Bolehlah, siapa yang nak khidmat diri, nak ambil wuduk, nak pergi toilet dulu, boleh. Kita maghrib pukul 5.40 saja. Kita jalan awal sikit supaya ada ruang untuk balik. Kita tak nak nanti terkejar-kejar nak balik kan. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.